Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sihat anak didik cikgu semua? Mudah-mudahan sihat Dan tutorial kali ini tutorial yang ke-27 khas untuk Pakatan Murni saja. Cikgu akan pecahkan tutorial 27 dengan PTM 57. Ya. Okey, kita lihat terus sampel skrip contoh-contoh yang boleh ditanya. Yang pertama untuk Pakatan Murni. Sambil itu boleh dapatkan nota fokus SPM untuk study sendiri ya. Khususnya dalam keadaan kita PDPR ni ya. Kita teruskan untuk soalan yang pertama. Maksud Pakatan Murni, buka kurungan. Pakatan Murni ialah usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama, satu markah dan tolak ansur politik satu markah melalui rundingan satu markah. Itu pandangan cikgu ya. Boleh dapat 3 terus di situ. Pakatan Murni ini merupakan jalan penyelesaian satu markah untuk menyatu padukan pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Ini pandangan cikgu. Rumusannya biasanya maksud ni boleh sampai 4 markah kalau keluar dalam bentuk esei. Selalunya untuk maksud ni memang anak-anak jika tidak betul-betul ingat akan keciciran kata kunci dan hilang markah. Okey, kita baca semula kod ataupun kata kuncinya. Yang pertama kerjasama, yang kedua tolak ansur, yang ketiga rundingan, yang keempat penyelesaian dan yang kelima menyatu padukan. Bersedialah dengan 5 ini. Jika naik dan ramai yang cuba beri tumpuan tajuk ini, kita tak ada masalah walaupun soalan maksud. Terangkan usaha Pakatan Murni melalui CLC. Ingat ya, ini hanya untuk CLC ya. Buka kurungan. Usaha Pakatan Murni melalui CLC bermula dengan penubuhan CLC di Pulau Pinang. Okey. Tengok soalan tu usaha. Usaha yang pertama menubuhkan CLC lah. Mana perkataan menubuhkan itu sendiri dapat markah ya. Okey, 1 markah untuk penubuhan CLC. Pada mulanya CLC hanya dianggoti oleh 2 kaum, 1 markah. Contoh boleh diberi markah Melayu. Okey, salah satunya. Kemudiannya CLC dianggoti oleh Melayu, Cina, wakil daripada India, Sri Lanka, Surani dan Eropah. Bermaksud selain daripada Melayu, Cina tadi tu, tambahan boleh pilih India, Sri Lanka, Surani, boleh dapat markah Tapi Melayu, Cina tak boleh kerana atas kita dah beri Hasil rundingan UMNO dan CLC, RIDA ditumbuhkan. RIDA 1 markah. Dan UMNO kan semua tahu. Tujuannya untuk memajukan ekonomi 1 markah. Dan pendidikan masyarakat luar bandar terutamanya orang Melayu. Pendidikan 1 lagi markah. Kerakyatan negeri 1951. Kerakyatan negeri pula diberikan kepada imigran yang lahir di tanah Melayu. Cikgu nak beri 2. Yang pertama diberikan lahir di tanah Melayu boleh. Andai kata anak-anak menulis ibu bapanya adalah rakyat tanah pun boleh tapi kita tak boleh boleh pecah 2 ni sepatutnya. Harap-harap dia sekemali ni ibu bapa. Okey. Pilihan raya pula diadakan peringkat pilihan raya 1. Contoh perbandaran kita beri 1. Negeri dan persekutuan atau MPP. Anda kata ini 6 markah lah keluar AC. Tadi kita AC 4 markah kan? Cukup tak? Okey, penubuhan CLC 2. Yang ketiga Melayu. Yang keempat India. Yang kelima RIDA. Yang keenam ekonomi. 7 pendidikan. 8 kerakyatan negeri. 9 dahir. 10 ibu bapa. 11 pilihan raya. 12 perbandaran. Banyak 12 kita kira balik
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul, 12. Ya, 12 maksima 6. Kalau 8 pun kita bersedia, ya. Soalan itu seterusnya ialah terangkan usaha Pakatan Harmonis sebelum lahirnya Parti Perikatan. Bermaksud sebelum wujudnya Parti Perikatan itu, usaha Pakatan Harmonis telah berlaku. Yang paling banyak usaha dibuat dalam CLC. Yang lain-lain bagaimana? Okey, kita buka kurungan. Usaha Pakatan Harmonis sebelum lahirnya Parti Perikatan bermula dengan menubuhkan CLC di Pulau Pinang. Itu usaha yang pertama, menubuhkan CLC. Tujuannya untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar, terutamanya kaum Melayu. Okey, isu seterusnya Kerajaan Negeri 1951. Seperti mengulang di atas, cuma kita ringkaskan. Berikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat, ini kita beri satu je lah, ibu atau bapanya menjadi rakyat Tanah Melayu. Jika linian mungkin lahir di Persekutuan Tanah Melayu pun boleh dapat, ya. Kita harap begitulah. Tapi yang ni tak ada juga, ya. Berilah juga, ya, yang lahir boleh dapat juga. Okey. Okey, cikgu ketengahkan sikit. Apa lagi selain CLC? Usaha seterusnya ialah selepas itu lahir idea dari Dato' On, UMNO dibuka kepada bukan Melayu, tetapi tidak disetujui orang Melayu. Usaha seterusnya ialah membuka UMNO. Kemudiannya IMP ditubuhkan untuk semua kaum oleh Dato' On. Selepas itu persidangan kebangsaan di Kuala Lumpur diadakan. Kemudiannya convention. Atas tu persidangan, bawah tu convention. Okey, lebih baik kita tik pada kita betulkan IMP tadi dapat, persidangan dapat, atas persidangan kebangsaan, bawah convention kebangsaan. Katakanlah markahnya pun 6. Boleh tak kita dapat 8 lah. 8, soalan ni lebih banyak isi, 8 markah. So, okey, yang pertama markah daripada menubuhkan CLC, yang kedua ekonomi, 3 pendidikan, 4 kerakyatan, 5 lahir, 6 ibu, 7 UMNO, 8 IMP, 9 persidangan kebangsaan, 10 konvensyen kebangsaan. Kurang sikit banding ni atas, Jadi anda kata tak apalah, 10, atas tu 6, bawah 10. Tak apa, masih dapat lagi 8 maksima. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita masuk tajuk berikutnya, PTM 57. Soalannya, jelaskan pelaksanaan pilihan raya sebelum merdeka. Okey. Kekurangan pilihan raya sebelum merdeka bermula dengan mewujudkan kerjasama UMNO MCA dalam pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur 1952. Cikgu cenderung untuk bagi bandaran ini juga satu markah, sebab pelaksanaan pilihan raya di situ. Kemudiannya kerjasama UMNO MCA dilaksanakan untuk mengasaskan Parti Perikatan. Kita boleh bagi lagi kerjasama UMNO MCA, atas dah beri. Selepas itu tertinggal ni atas, sepatutnya begitu. Selepas itu, okey, selepas itu parti ini disertai oleh MIC pada tahun 1955. Pilihan ini penting untuk memilih calon yang akan memerintah negara kita yang merdeka. Memilih calon-calon. Pilihan raya sebelum merdeka juga membolehkan pemimpin negara kita diterima semua rakyat. Satu lagi, untuk mengetuai negara baru merdeka. Katakanlah 6 markah. Markah pertama UMNO MCA, 2 Majlis Bandaran, 3 mengasaskan Parti Perikatan, 4 MIC, 5 memilih calon, 6 diterima, 7 mengetuai. Okey, tak banyak 7, tapi tak apa.
Cari aja 6. Anda kata susah tajuk ini. So, selesai soalan semua. Kita lihat note kita apa. Yang pertama yang penting maksud. Untuk maksud, ingatkan patah-patah perkataan ni. Kerjasama, tolak ansur atau toleransi, rundingan, penyelesaian, menyatu padukan. Usaha berikutnya bermula dengan usaha sebelum adanya parti perikatan. Apa perkataan murni yang berlaku ketika itu? Yang pertama, penubuhan CLC yang dianggoti oleh 2 kaum pada peringkat awalnya, iaitu Melayu dan Cina. Kemudian disertailah oleh kaum-kaum yang lain, antaranya India. Apa yang dihasilkan dari rundingan UMNO CLC? Yang pertama berkaitan memajukan ekonomi Melayu luar bandar, pendidikan Melayu luar bandar, dan mereka juga setuju dengan Kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran. Kemudian mengadakan pilihan raya. Apa lagi usaha sebelum wujudnya parti perikatan? Antaranya membuka UMNO dibuka. Tak maaf, cikgu betulkan dulu. UMNO dibuka. Kemudian IMP ditubuhkan. Kemudian ada persidangan kebangsaan, konvensyen kebangsaan. Kita teruskan ya anak-anak semua. Dan akhir sekali, pilihan raya sebelum merdeka. Apa yang berlaku? Pertama, ada kerjasama UMCA dengan dalam majlis pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. UMNO MCA juga bekerjasama mengasaskan parti perikatan. Kemudian disertai MIC pula, ya, bersama UMNO MCA. Dan pilihan raya ini juga penting sebelum mereka untuk memilih calon yang bakal memerintah negara merdeka. Dan yang paling penting, melalui pilihan raya ini semua orang boleh menerima pemimpin yang menang. Dan pemimpin itu bolehlah memimpin negara baru yang merdeka dengan bersedia. Itu saja. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.